أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنية القبول حصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية القضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. شاء لله لهم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم آمين. أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil YB Ayahanda Ustaz Fazli, yang dikasihi para guru, para staf dari Ma'had As-Saffah lil Banat, para alim ulama, guru-guru, cikgu-cikgu, ustazah, para kepimpinan masyarakat, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Pertama dan selamanya, sama-sama kita merafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia, kasih sayang serta inayah daripada Allah kepada saya dan kita semua, diberikan kepada kita kelebihan, kesempatan, kesihatan dan ruang masa sehingga dapatlah sama-sama pada pagi yang barakah ini kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberikan kepada kita kebaikan, keberkatan sepanjang kita berada di dalam majlis ilmu yang kita duduk pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, pada pagi ini saya nak bawa tazkirah satu tajuk
Iaitu tajuk tazkirah ataupun kuliah duha kita pada pagi ini ialah mensyukuri nikmat masa. Mensyukuri nikmat masa. Masa merupakan satu daripada nikmat dari sekalian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kongkongkan setiap makhluknya dengan masa. Sedangkan dia Maha Suci Allah tidak terkait dengan masa. Ketika azali Allah belum menciptakan masa dan tempat. Maka dengan ilmu dan iradah dari Allah serta kudrah, Allah menciptakan makhluknya lalu dijadikan sama untuk memperlengkapkan kehidupan makhluknya itu dengan Allah ciptakan masa, tempat dan arah. Sedang Allah tidak terkait ataupun tidak bersangkut dengan masa, arah dan tempat. Pentingnya masa ini sehinggakan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu surah. Allah mendatangkan satu surah kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka surah itu disebut sebagai suratul Asr. Suratul Asr. Sehingga kan surah ini termasuk di antara surah yang paling pendek dalam Al-Quran selain daripada Al-Kawthar. Bagi sesiapa yang menghayati surah ini dan ia dapat faham dan amalkan, maka memadai baginya untuk ia termasuk di kalangan orang-orang yang memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Al-'asru bermakna zaman. Demi masa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersumpah dengan makhluknya melainkan kerana nilai yang tinggi yang ada pada makhluknya itu. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala sumpah dan kaitkan ia dengannya ialah masa. Nak menggambarkan pentingnya masa ini, Allah Subhanahu wa taala sebut wal 'asr, demi masa. Dan di sana Allah mengaitkan sumpahnya dengan waktu fajar, wal fajr, demi waktu fajar. Allah kaitkan pula dengan waktu duha, wad duha, demi waktu duha. Allah kaitkan pula dengan waktu siang, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Allah kaitkan pula dengan waktu malam, wal laili idza saja. Dan kesemua-semua itu Allah Subhanahu wa taala simpulkan wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, dalam kerugian. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, alif lam itu adalah alif lam al-istighraq. Alif lam itu adalah alif lam al-istighraq, memberi makna keseluruhan.
Sesungguhnya kesemua manusia, tak kira orang tua, tak kira orang muda, tak kira orang kaya, tak kira orang miskin, tak kira orang sakit, tak kira orang sihat, semua kata Allah dalam kerugian. Masya Allah. Tapi ada di kalangan manusia ni, mereka tak terkeluar daripada kepompong manusia-manusia yang rugi tadi. Allah mendatangkan 4 ciri. 4 ciri manusia-manusia yang terselamat daripada kepompong kerugian. Yang pertama kata Allah, illal ladzina amanu. Yang pertama adalah orang, kecuali kata Allah, ialah orang-orang yang beriman. Dia beriman. Dia tak sembah matahari, dia tak sembah bulan, dia tak sembah manusia, dia tak sembah batu, tak sembah lautan. Mereka itu antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah sehingga mereka tidak menyekutukan Allah, wa malaikatihi, beriman dengan para malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Yang pertama orang itu, seperti dia makcik, ialah orang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat. Dia tak cukup dengan beriman, dia kena ada bukti keimanan dia. Ada orang sebut saya beriman, jadi apa bukti kamu beriman? Maka bukti bagi keimanan kita adalah amal soleh. Kalau orang tu sebut dia beriman kepada Allah, mana bukti keimanan kamu kepada Allah? Maka dia buat amal. Amal itu membuktikan dia orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab, percaya pada hari kiamat, percaya kepada para malaikat. Maka amal soleh itu merupakan bukti bagi keimanan. Sebab ada orang yang dia mengaku dia beriman, tetapi dia tidak melakukan amal yang soleh, maka keimanannya itu tergantung-gantung. Selama mana dia tidak beramal, maka keimanannya itu tergantung-gantung, tidak sah. Makna tidak sah ini menunjukkan bila-bila masa saja imannya boleh tercabut. Sebab itu ada di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara sebut, kami sayang kepada Allah. Betulkah kamu sayang kepada Allah? Betul. Mana buktinya? Mereka tak boleh bagi bukti sebab mereka tidak mengikuti Rasulullah. Yang Nabi ajar mereka tak ikut. Maka Allah turunkan ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Allah, kalau betul lah kamu sebut kamu sayang kepada Allah, ikutlah Muhammad. Fattabi'uni, ikutlah aku. Aku ni bukan orang lain ni, kata Nabi. Aku ni utusan Allah. Ikutlah aku. Kalau kamu sebut kamu sayang kepada Allah, kamu tak boleh ikut aku, kamu berdusta. Kerana aku bawa apa yang Allah perintahkan. Maka ciri yang kedua adalah mereka itu melakukan amal yang soleh. Dan ciri yang ketiga adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang ketiga adalah berpesan-pesan dengan kebenaran. Dia bukan sahaja beriman, melakukan amal soleh, bahkan mereka ini golongan yang suka menasihati. Ada orang tak suka nasihat. Bila orang nasihat dia kata, hang nak nasihat aku, hang siapa? Aku lebih tua dari hang tau. Hang nak nasihat aku, hang siapa? Aku ada ijazah tau.
Hang nak nasihat aku, hang siapa? Aku dari kecil belajar berkenaan ini. Maka ini golongan yang tertutup mata hatinya daripada kebaikan. Orang yang tidak suka menerima nasihat, orang ini Allah tidak mahu memberikan jalan kebaikan kepada dia. Maka di antara ciri orang yang beruntung adalah orang yang suka memberi nasihat. Sebab tu kita kena jadi orang yang suka bagi nasihat dan menerima nasihat. Itu. Kerana kata Imam Ghazali, memberi nasihat itu walaupun dianggap susah, tetapi masih senang nak dibandingkan dengan menerima nasihat. Kita bagi nasihat dekat orang. Nasihat ni pula ada dua. Yang pertama ajak buat baik, yang kedua ajak orang tinggal kejahatan. Ajak orang buat baik semua orang senang buat. Masya Allah. Nak ajak orang buat baik senang. Tapi nak ajak orang tinggal kejahatan itu susah. Contoh, kalau ustaz bagi kuliah. Ustaz bagi kuliah, dia bagi amalan, dia bagi panduan, apa semua kita mudah terima kan? Kita terima, tak ada orang nak ikai apa semua. Tapi kalau ustaz tu mula cerita kesalahan-kesalahan manusia yang manusia buat bercanggah dengan syarak, habis berani hang tegur no. Straight to the point. Ustaz-ustaz ni dia takut sikit. Nak tegur apa semua sekali, ada lah orang nak main serang dia, ada orang dia nak, yang kata yanhauna 'anil munkar tu susah. Kita pergi dekat jalan-jalan ni, adik, jangan buat macam ni. Berkapal-berkapal ni tak boleh ni. Kau tak pakai tudung kau kena pakai tudung. Mana buat tu? Tapi kalau nak suruh orang buat baik senang. Jom kita pergi sembahyang. Senang tu pun susah lagi sebenarnya. Kita tengok orang-orang tabligh sudah nak maklum. Orang-orang tabligh ni cukup hebat tu. Dia boleh pergi ketuk pintu orang yang tak pernah solat tu. Dia boleh ketuk pintu, dia ajak jom pergi solat. Sampai orang-orang ni cukup takut, cukup trauma dengan jemaah tabligh ni. Dengar je bagi salam. Hak pak tu bagi tak kat dia. Bagi tak pak tak ada. Pak tak balik lagi. Punya cuak. Pak ni bukan nak minta duit, nak ajak jom pada orang pergi mayang. Itu je lah. Tapi takut ni. Sampai orang tabligh ni, alah setakat kena maki. Hang ni duk ajak orang buat baik lah apa semua. Hang ni siapa dia? Hang pergi balik rumah hang tu. Kubur lain-lain. Ayat tu dia dah lali lah. Dah lali lah. Orang ludah, orang tumbuk. Ada berlaku. Maka mengajak orang kepada kebaikan itu masih senang nak dibandingkan dengan mengajak orang meninggalkan kemungkaran. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kita kena jadikan diri kita orang yang suka nasihat. Tengok benda tak kena, tegur. Tengok benda tak kena, tegur. Tengok, jangan tangguh. Tengok anak kita balik lambat pukul 7 tak sampai rumah lagi. Tegurlah tu. Jangan kata malam ni tunggu pak hang balik hang tahu. Tegurlah tu. Sebab sekali dia jadi basi. Pukul 7 tak balik, kita tak tegur lagi. Benda tu jadi basi. Budak tu nak terima nasihat tu lambat. Tapi kalau kita nampak dia buat salah, kita tegur terus. Itulah kaedah yang betul. Kita cikgu tengok anak murid buat silap, lah tu tegur. Jangan kata tak apa, minggu depan hang tunggu aku jumpa guru disiplin apa semua kan. Kita tegur dulu. Untuk teknikal lepas tu nak tegur macam mana, kaedah macam mana, itu tak apalah. Tapi tegur dulu. Maka ciri yang keempat adalah berpesan-pesan dengan kesabaran. Dengan makna as-sabatu 'alal haqq. Iaitu kita kena mengajak orang agar tetap teguh dalam kebenaran. Kadang orang ni baru masuk dulu ialah artis hijrah kan. Artis hijrah.
Bila dia hijrah, dia kata apa? Saya dah tak sanggup nak hidup macam ni. Kenapa? Dia kata, dulu masa saya tak berhijab dulu, tawaran berlakon ni cukup banyak, Ustaz. Tak menang tangan saya. Filem itu. Kalau kata penyanyi, dijemput menyanyi di seluruh pelosok negara ni. Tapi dia kata sejak berhijab ni, Ustaz, susah saya nak cari makan. Allah dah sebut, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Bila kamu nak jadi orang baik, nak menyusuli jalan ke syurga, Allah akan uji kamu. Sebab Allah nak tengok kamu ni sabar ke tak sabar, betul ke tak betul hak kamu kata kamu sayang Allah, kamu nak jadi orang baik, kamu nak masuk syurga. Allah nak uji kamu, betul ke tidak yang kamu cakap tu. Maka 4 ciri yang Allah sebut dalam surah Al-Asr ni, kalau kita faham, maka kita adalah orang yang terkeluar daripada kelompok orang-orang yang rugi. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebab itu, manfaatkan masa kita. Manfaatkan masa kita. Kajian sebut, orang lelaki ni sehari semalam dia bercakap 20,000 kalimat. Paling kurang kebiasaan orang lelaki ni, dia bercakap lebih kurang 20,000 kalimat. Daripada pagi sampai dia tidur balik. Orang perempuan berapa maklum? Sekali ganda lagi, 40,000. Jadi kita kena ingat, setiap kalimah, setiap waktu yang kita buat, yang mana waktu itu kita kena ingat dia nikmat, dan nikmat Tuhan akan tanya. Dia macam tu, kaedah dia macam tu. Setiap nikmat Tuhan akan tanya. Tapi kalau nikmah, kalau benda tu benda haram, Tuhan akan azab. Kita makan benda halal, halal tu kan nikmat, Tuhan akan tanya. Tapi kalau makan benda haram, Tuhan tak hisap, Tuhan azab. Benda halal Tuhan hisap. Kau makan ni banyak awak makan banyak tahun ni, jiran sebelah rumah lapang kan. Awak yang makan dulu, mak tak makan lagi. Awak yang makan dulu, orang dah sembahyang jemaah dah, awak tak makan sebelum tu. Tuhan akan tanya satu-satu. Benda halal, Tuhan akan tanya. Lepas tu ulama ajar tak mau bagi kena soal pada hari kiamat bab makan ni. Yang pertama, kena berjemaah. Makan biar ada paling kurang 2 orang. Jangan no cutting, no share, no pau, dia makan seorang, tak mau. Biar ada berjemaah. Nak minum teh pun, mai duduk dulu. Dulu tu orang mengaji, orang faham ilmu tu dia ajak duduk dulu. Kalau tak faham ilmu, dia buka table seorang dia makan, dia bubuh 3-4 pinggan, dia makan seorang. Semua tu kena hisap tu. Panggil seorang 2 main lepok, main duduk dulu ni, kursi kosong ni. Kita makan berjemaah ni tak kena hisap. Yang kedua, makan sebelum subuh ataupun waktu sahur. Waktu sahur ni, makan sebelum subuh tidak kena hisap. Sebab itu Imam Nawawi dia makan sebelum subuh. Waktu berkat, makanan waktu tu akan memperoleh kebaikan bagi dia dalam sudut amal. Yang ketiga, makan ketika berbuka puasa. Disebabkan puasa adalah ibadat yang Allah paling sayang. Dia ada 3 ibadat yang Allah akan beri pahala, dan Allah tak cerita pahala dia banyak mana. Kalau kata subhanallah mala'a fis sama, pahalanya itu memenuhi ruangan langit, ruangan bumi. Alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Yang kata alhamdulillah, pahalanya memenuhi ruang lingkup langit dan bumi. Wa subhanallah
Wassalatu nur, yang kata solat tu cahaya, maka satu solat itu pahalanya bersamaan 25. Riwayat yang sebut 27. Maka semua Allah sebut pahala ni ada 3 amal yang Tuhan tak sebut pahala banyak mana. Tuhan kata esok hangpa tahu. Esok aku nak buat surprise, aku nak bagi tahu. Nak tahu pahala banyak mana? Tunggu kiamat. Yang pertama adalah puasa. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu kata Allah milik aku. Aku akan bagi pahala esok. Banyak mana? Tak tahu. Sebab kata solat ni, kalau kita solat, orang kata tu orang sembahyang tu, tu orang masjid tu orang jemaah tu, orang suka sembahyang tu, dia cukup kuat sembahyang sunat tu. Keluar haji, pergi haji, orang kata ni haji, ni hajah. Keluar zakat, orang kata ni orang kuat beri sedekah ni. Selalu keluar zakat setiap tahun 3-4 juta. Orang ada job masing-masing, orang gelaran masing-masing. Tapi puasa orang tak ada. Kita tengok secara zahir satu orang ni, kita nak kata dia puasa, belum tentu. Nak kata dia tak puasa, belum tentu. Tak tahu. Kalau dia tak kata aku puasa, kita tak tahu. Kita jamu dia macam biasa. Dia main rumah kita jamu dia. Lepas tu dia kata, minta maaf, saya puasa. Lah puasa ke? Ingat tak puasa? Puasa ni tak ada siapa tahu. Tuhan je tahu. Tuhan sebut, aku yang akan bagi pahala esok, hangpa tunggu. Yang kedua adalah sabar. Ujian yang Tuhan bagi dekat kita ni, kita sabar. Sabar. Ada orang daripada kecil lagi ujian Tuhan bagi dekat dia. Bertimbun-timbun ujian. Sabar. Senyum macam orang lain, tapi hatinya luka. Jadi orang yang sabar itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar itu tidak terhitung jumlahnya. Tuhan tak cerita banyak mana pahala orang sabar. Sebab tu bila kita kena ujian, kita kena ingat yang pertama, ujian itu penghapus dosa. Kamu orang berdosa. Adakah orang di sini dia kata kalau saya boleh tanya satu soalan, siapa di sini yang boleh sebut saya tak berdosa, saya tak pernah buat dosa? Kalau ada yang angkat tangan, dia tu 2 dosa. Pertama sebab dia memang orang yang buat dosa, yang kedua dosa tipu. Mana ada orang tak buat dosa? Maka dosa itu penggugur bagi dosa. Ujian itu penggugur bagi dosa. Yang kedua, kita kena ingat, Tuhan boleh bagi ujian lebih berat daripada tu kepada kita. Tapi Tuhan tak bagi. Tuhan bagi tahu tu ya. Sebab Tuhan tahu, kalau kesabaran kita hanya 85%, Tuhan tak akan bagi 86%. Tahu tu ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan seseorang itu melainkan kadar yang dia mampu. Dan ujian itu juga, bila kita lalui ujian, kita kena ingat, kita sudah pun melalui satu qada yang buruk. Tuhan telah tetapkan qada dan qadar, dan kita telah melalui separuh daripada ketentuan Tuhan yang disebut sebagai qada asyar. Ketentuan Tuhan yang bersifat, yang berbangsa kepada perkara yang tidak baik, kita dah berjaya lalui. Dan setelah itu, berjayalah kita. Dan ketiga kita kena ingat, dan seterusnya kita kena ingat, ujian itu tidak pernah kekal. Ujian itu tidak pernah kekal. Sekurang-kurang, hilangnya ujian daripada seseorang itu adalah ketika dia mati. Ada orang tu dia kata, Ustaz, saya daripada kecil lagi sakit, Ustaz. Sakit apa? Buatlah dia buat sakit apa semua. Macam mana, darah tinggi ke lah apa pun. Waktu mati tu sihat balik. Dia satu yang penyakit, waktu mati tak sihat dah. Sampai bila tak sihat dah? Itulah penyakit hati. Kalau ada hasad, penyakit hasad, jumpa Tuhan bawa hasad juga. Kalau mati dalam keadaan iri hati, ataupun sombong, takabbur, sum'ah, jumpa Tuhan bawa penyakit itu juga. Tapi kalau kenciman, jumpa Tuhan sihat. Mati darah tinggi, jumpa Tuhan sihat balik.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tu pahala kedua, pahala sabar. Yang ketiga adalah pahala memaafkan manusia. Wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Ini 3 pahala, 3 amalan yang Tuhan tak cerita pahalanya sebanyak mana. Yang pasti Tuhan akan buat surprise kepada orang yang beramal dengan amalan ataupun 3 amalan ini dengan penuh pengharapan, mengharapkan redha Allah. Berbalik kita kepada tajuk kita tadi, iaitu nikmat masa. Seseorang itu, dia tidak akan merasa nikmat setahun. Dia akan tahu betapa bernilainya nikmat setahun. Macam mana kita nak tahu betapa bernilainya nikmat setahun? Maka tanyalah kepada orang-orang yang gagal dalam exam. Pergi tanya, Han nak kata apa tahu ni? Dia kata, aduh, kalau boleh aku petah balik. Aku ingat ke lulu ya? Itulah hang. 3-4 bulan sebelum exam tak study, relax lah. Malam nak exam tu dah study maut. Malam tak tidur. Lepas subuh nak tidur tak? Dah ngantuk semalam tak tidur. Tengok-tengok makin ke 4 petang. Tak masuk exam. Nikmat setahun ni, orang yang gagal exam akan merasai. Kenikmatan 1 bulan. Maka tanyalah kepada ibu-ibu yang bakal melahirkan anaknya dan ia mengandung pada bulan ke-8. Saya baru dapat anak ketiga. Baru 2 minggu. Tak sampai lagi 2 minggu. Orang kata, ustaz tak kahwin lagi kot ni. Tak kahwin lagi 3, bagus orang. Anak dah 3. Si ibu yang berada di bulan ke-8, lagi 1 bulan dia akan melahirkan anak dia. 1 bulan itu begitu bermakna bagi dia. Sebab dia akan menerima satu pemberian hadiah dari Allah, iaitu permata ataupun cahaya mata. Dia akan persiapkan, kalau kata bilik itu, dia akan cari mana tungku. Cari tungku. Ni apa orang panggil ni, ikat kat perut tu. WWE, saya tak tahu nak kata. Hak tu kan makcik. Dia akan cari dulu. Baju anak, dia cari. Bengkung dia cari. Orang yang duduk di bulan ke-8 mengandung ni, dia akan rasa betapa bernilainya sebulan. Dia kena manfaatkan betul-betul. Takut esok lahir anak, lah mana baju? Dah baju pun tak ada. Mana ni sarung tangan anak? Tak dan beli lagi. Apa hang punya sarung tangan tu? Kerak dua bagi kat anak tu. Dia tak ada nak ready. Baik. Kenikmatan 1 minggu pula, hanya yang merasainya adalah syarikat yang mengeluarkan majalah mingguan. Dia betul-betul rasa seminggu tu bernilai sangat. Kita 3-4 hari dah, 3 minggu dah, habis dah bulan ni. Orang yang syarikat yang menjaga majalah mingguan ni, bagi dia sangat bernilai mingguan ni. Minggu ni apa kes, apa isu apa aku nak hurai, nak masukkan dalam ni. Maka nikmat 1 hari pula, kita duduk tak ada duduk dah petang dah. Duduk tak ada dah malam dah. Adapun nikmat 1 hari tu sangat dirasai bagi seorang ayah yang pekerjaannya itu mendapat gaji harian dan dia ada 10 orang anak. Kita tak apalah gaji bulan. Ni orang tak kerja gaji dapat harian ni. Dapat harian gaji ni, anak 10 orang kat rumah. Hari-hari itu dirasakan begitu luar biasa. Hari ni kerja sikit ni, silap makin lewat hari ni awak pergi sakit. Dia akan rasa stres sangat. Sebab hari-hari itu baginya suatu yang luar biasa. Dan 1 jam, nikmat 1 jam pula,
sangat dirasai bagi pengantin lelaki yang sedang berada di hari akhir malam pernikahannya. 1 jam tu tak boleh tidur. 1 malam tak boleh tidur. Sebab apa tak boleh tidur? Esok aku dapat bini. Aku ni nak sedih ke? Nak seronok ke? Nak cuak ke? Malam tu tak boleh tidur. Betul tak Pak Long? Pak Long kata lupa lah Ustaz 50 tahun lepas. Anak tu kena kahwin lain. Lawak Pak Long, lawak je. 1 malam tu tak boleh tidur. Bukan 1 malam. Daripada siang tu dah rusing kepala. Esok ni kalau kahwin esok ni, macam mana aku nak kena masuk alam baru ni. Lain macam malam ni. Aku tak pernah rasa ni. Dia rasa sedih. Sebab apa? Sebab nak kena macam orang perempuan lah. Dia sedih sebab apa? Sebab nak tinggalkan keluarga dia. Seronok pun seronok. Nak masuk alam perkahwinan. Lebih juga no. Takut? Pun takut. Aku nak duduk dengan satu orang aku tak pernah duduk, tak pernah kenal ni. Duduk satu rumah dengan dia. Dia main macam-macam masalah. Dia main macam-macam perasaan. Maka nikmat 1 jam itu sangat dirasai bagi pengantin lelaki. Menghitung 1 jam. Nak akad nikah lagi 1 jam ni. Maka nikmat seminit itu akan dirasai bagi orang yang terlepas kereta api. Terlepas kereta api, lost seminit pun. Aduh, dia kalau boleh kata aku nak beli seminit tu. Buat je nak beli terlepas tak. Berapa pula ni? Lagi 6 jam. Baik. Itu nikmat masa. Nikmat sesaat pula sangat dirasai bagi orang yang terlepas ataupun terselamat daripada kecelakaan di jalan raya. Tengah dia bawa kereta tu, lelak sesaat lah. Apa jadi ni? Sesaatnya. Kalau sesaat tu dia pergi sapu lagi lelak, memang dia makan tepi tu. Begitulah nikmat kehidupan. Nikmat diberikan keseluruhan. Hidup ini, masa ini diberikan kepada kita. Kita takkan merasai selagi mana kita belum menghembuskan nafas terakhir. Orang yang mati, kalau boleh dia nak minta kembali ke dunia, dan Allah rakam dah. Allah rakam dalam Quran. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hampa kata nak sedekah. Sedekah. Dia kata tunggu tak apalah, tunggu kaya baru sedekah. Pertama, kalau orang miskin, waktu dia tak ada duit, dia tak boleh sedekah. Kaya jangan harap dia nak sedekah. Sebab bila dia dah kaya, akan dicampakkan dalam hatinya itu terlampau cinta kepada harta pula. Dan ni dia tak ada nak cinta harta apa, aku duit pun tak ada mana. Tak ada. Biasa Tapi bila dia dah kaya, dia akan fikir benda-benda tu. Nak buat projek tu. Waktu kita tengok ramai orang macam tu. Waktu dia miskin, waktu dia tak ada pangkat, dia tawar macam-macam. Bila dia ada pangkat, mana pergi tawaran-tawaran tu? Dia mengayak tu. Nonton kiah lah dengan isu-isu apa pun. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang mati Allah rakam, mereka akan minta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, bagi aku peluang hidup saat. Sikit lah. Kalau tak boleh 1 hari, 1 jam. Tak boleh 1 jam, 1 saat pun boleh Tuhan. Aku nak buat benda baik lah. 1 benda baik aku nak buat. Allah kata apa? Wa la yu'akhirallah. Aku takkan tangguhkan ajal kamu dah mati. Sebab tu orang yang duk kata nak sedekah ni, waktu mati dia kata Tuhan aku tak ada sedekah lagi. Sebab pahala sedekah itu luar biasa. Sedekah ni ada 3. Pertama namanya sedekah madiyah, sedekah benda. Kita tengok satu orang tu tak ada duit, kita bagi duit. Kita tengok satu orang tu tak ada baju, kita bagi baju. Kita tengok satu orang tu tak ada motor, kita bagi motor. Itu namanya sedekah madiyah. Sedekatun madiyatun, sedekah benda.
Yang kedua, sedekah ma'nawiyah. Sedekah ma'nawiyah, sedekah secara maknawi. Contohnya apa? Satu orang baru sampai daripada umrah, kita tolong angkat barang dia. Ataupun dia nak pergi umrah, kita tolong angkat dia, barang dia. Tak tabah. Wa tu'inur rajul ala dabbati fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Kita tolong angkat barang dia, pahala. Dikira sedekah. Ataupun termasuk sedekah maknawiyah juga adalah kita senyum. Satu ramai kat kita dia kata, saya nak buka masjid, saya nak bina masjid ni, masjid saya perlukan berapa-berapa. Kita pun daripada mana? Daripada Yala. Dia pun sebut, orang Thailand. Kita set pegang-pegang dompet kita. Lah, duit cukup-cukup nak bayar makan aku ya. Sedekah macam mana? Senyum je lah. Okay. Dia mai kat kita duit bawa cukup-cukup, senyum lah. Itu sedekah tu. Tu sedekah orang miskin. Dapat juga sedekah. Ni jangan duit pun tak ada. Teman-teman, kita buat tak tahu ya. Senyum paling kurang senyum. Minta maaf. Semoga Allah murah rezeki. Semoga cepatlah hasrat tu. Sebutlah macam tu. Ni dok kawan tu mai. Dia orang nak minta sedekah sikit boleh tak? Kita buat tak tahu makan. Buat tak tahu ya. Jangan sampai takut tu. Kalau dia kata apa? Orang tu takut tipu. Tengok muka macam tak ada cahaya pun. Dia boleh hukum pula tak ada cahaya muka. Tak ada cahaya pun sedekah api lah. Kalau rasa dia tipu, belanja dia minum air. Okey lah. Mai bang. Saya nampak muka abang macam penipu ya. Ni saya bagi air satu belanja. Tengok ambil. Agak rasa dia betul tak boleh percaya. Belanjalah air dapat pahala. Tapi ustaz saya dah sedekah dah RM10 ustaz. Tapi saya rasa dia tu penipu. Kalau makcik sedekah RM10, memang betul lah dia tipu. Makcik dapat 2 pahala. Pertama pahala sedekah, kedua pahala kena tipu. Orang beriman Nabi sebut ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Orang beriman ni kok mana pun tak apa. Kok ni baik kalau kena ujian dia sabar dapat pahala, kalau dia dapat nikmat dia syukur dapat pahala, kok mana pun tak apa. Maka itu nama dia sedekah ma'nawiyah. Dan ketiga adalah sedekatun jariyah. Itu yang ketiga. Apa maksud sedekah jariyah? Jariyah ini memberi makna berjalan. Pahala tu mengalir. Itu adalah pencin akhirat. Sedekah jariyah ni adalah pencin akhirat. Sedekah jariyah ni ialah wakaf maksudnya. Macam Ustaz Fadil sebut nak beli tanah, nak beli apa semua tu. Kita bagi. Kalau pembelian tanah ni kita kena bagi. Sebab kalau kata pembinaan dengan tanah lebih bernilai. Kalau kata orang kata nak buka siapa yang nak beli 1 lot tanah, 2 lot tanah, kita ambil makcik, kita ambil. Kalau nak bina bangunan ni okey, dia okey lah, tapi tak seokey tanah tu sebab tanah dia sangat hebat. Bila kata bangunan ni 20-30 tahun lagi tak tahu lagi. Kok lah orang renovate apa semua kan. Kipas kita infak orang buang, ambil kipas baru ke apa semua. Orang hak kita infak itu orang buang, orang tambah tanah ada pahala insya-Allah. Tapi benda tu tak tentu kekal. Kena mai ribut ke apa semua. Kita tak minta lah. Tapi yang kata pembinaan dengan tanah ni, tanah tu sampai kiamat kekal. Kau nak beli tanah, beli. Dan infak wakaf. Sebab itu wakaf ni, dia pulangan yang luar biasa. Orang mati dia dapat tengok. Masuk saja dalam kubur, dia kata, lah silap sebelum mati aku lupa, aku tak sempat nak wakaf. Pahala yang masuk dekat dia tu, orang kata kalau boleh bagi satu contoh, mentol. Ustaz mentol. Sebab apa? Sebab dia pernah wakaf dulu. 20 tahun dulu pernah wakaf. Lepas tu dia pun dah lupa nak wakaf apa semua. Pahala banyak tu. Alah, duk kekal, duk tolong dia. Tapi kalau setiap ada tawaran yang siapa-siapa nak infak, nak wakaf, dia wakaf. Dia tak lepas peluangnya. Sikit cara sikit. Dia dapat pahala tu dia dapat tengok macam spotlight besar. Depan kubur dia. Dalam kubur dia. Itu umpama pahala orang yang memberi sedekah. Sedekah paling banyak pahala adalah sedekah jariyah. Sedekah yang dimaksudkan dengan wakaf. Sedekah madiyah tadi, pahala tak tambah. Kalau bagi minum, pahala dapat tapi tak bertambah-tambah. Adapun sedekah
Jariah, wakaf ni, bagi RM10 dapat RM1 juta. Dapat RM2 juta, dapat RM10 juta. Itu dimasukkan dengan sedekah jariah. Pahala berjalan, pahala mengalir. Jadi manfaatkanlah masa kita. Manfaatkanlah masa kita. Ingatlah, bagi orang-orang muda, kita sebagai ibu kena pesan kepada anak-anak kita, apa yang anak kita sedang buat hari ini, itulah penentu baik atau buruk 20 tahun akan datang. Apa yang mereka buat hari ini? Kalau hari ini duk sibuk merempit, pimai tang tu, itulah 20 tahun lagi. Tapi kalau hari ini dia dah kita asuh dia dengan ilmu agama dan sebagainya, maka insya-Allah 20 tahun lagi dia akan jadi orang. Bahkan memberi manfaat pula kepada orang. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu, orang muda ni bila sebut bab masa ni, orang muda cukup hebat. Dengan makna, kalau dia pandai menghargai usia muda. Orang muda, kalau daripada muda, tadi saya dengar Ustaz Fadli sebut apa? Berkenaan dengan sepatutnya yang hadir majlis kuliah ilmu ni orang-orang muda kan, anak-anak kita semua. Alhamdulillah ramai orang muda. Tapi lagi ramai orang tua. Betul cik ya? Bukan kita tak sebut orang tua, warga emas. Lagi ramai warga emas. Sebab warga emas ni, bila sebut warga emas, mereka orang-orang yang ada nilai dalam bangsa. Mereka orang-orang yang lama, orang-orang yang perlu dihormati dan sebagainya. Tapi yang main kuliah warga emas banyak ni sebab kita tahu makcik, hidup kita dah di ujung-hujung usia. Kalau saya tanya lah Tok yang main kuliah ni, Tok main kuliah ni, duk mengaji tiap-tiap Jumaat ni, nak jadi ustazah nanti. Kok nak jadi alim, nak buka pondok, nak buka sekolah. Habang beramai tu. Habang beramai je. Mengaji tu. Sebab tu orang bukan Islam tak boleh faham ni. Kita orang tua, orang Islam, lagi tua lagi kuat mengaji kan. Orang bukan Islam tak boleh faham. Satu orang tok main jumpa saya. Dia kata, saya beritahu dekat Cina tu, saya orang umur macam ni kena banyak lah mengaji apa semua. Dia tak faham. Orang patutnya mengaji tu mudah kan. Ni Toto mengaji buat apa lagi? Dia pun tak ada konsep tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu orang muda kalau buat baik, Tuhan sangat sayang lebih daripada orang-orang tua. Jadi yang paling penting sekali adalah masa. Saya teringat dulu. Saya cerita pengalaman sikit lah. Hak ada baik boleh ambil lah. Hak tak ada buang tu sampah. Ada orang sebut, dia duduk dengar dulu orang sebut. Dia kata, orang mengaji ataupun orang-orang muda kalau mengaji, kalau kahwin, dia kata kalau kahwin, masyhurlah kata-kata ni. Kalau kahwin, dia dah tak boleh mengaji lah. Sebab apa tak boleh mengaji? Kaedah sebut apa? Al-ilmu tuzbahu baina fakhidaihi al-mar'ah. Orang kahwin ataupun orang mengaji, bila dia dah kahwin, dia tak boleh pergi mana dah, dia terhenti. Sebab apa? Sebab katanya, dah lah bila kahwin dapat anak. Betul? Kita kahwin dapat anak. Bila dapat anak, nak kena jaga bini pantang. Bila dapat anak, nak kena besarkan anak. Bila dah ada anak isteri, nak kena cari duit nafkah. Habis tu mengaji nak tak mana? Waktu tu saya sebut, saya kata tu tak penting pun. Tak penting pun. Hak penting pandai mengurus masa. Pandai mengurus masa. Akhirnya ramailah orang yang mengaji. Dan waktu tu tak kahwin-kahwin lah. Dan tak ada pekerjaan apa 20, 30, 40 tahun. Bagus mengaji tu. Tapi konsep tu pada saya tak semua orang boleh pegang. Sebab yang kata manusia Ustaz Fatih sebut tadi,
Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang paling baik ni orang paling banyak manfaat yang dia bagi pada manusia. Dia bukan mengaji saja. Bila dia berkahwin, dia dapat anak, dia dapat beri manfaat pada anak dia, pada isteri dia. Contohlah. Dan dia dapat bekerja, di situ ada kebaikan lain yang dia boleh buat lagi. Tapi sebahagian orang bila kahwin berhentilah. Pada saya, itu tak penting. Konsep tu kurang, kita tak boleh nak pukul sama rata. Akhirnya, pendekkan cerita, saya mengaji pergi Mesir apa semua. Sampai waktu nak kena menikah. Saya tak pergi lah. No? Sampai waktu nak kena menikah. Saya sebut apa? Saya kata tak mesti orang kahwin ni tak boleh mengaji. Tak mesti orang kahwin ni tak boleh nak cipta karier dia. Tak mesti orang kahwin ni gagal terhenti tang tu. Yang saya cuba buktikan. Lepas pada kahwin, saya jumpa ustaz saya. Kahwin muda. Yalah ustaz-ustaz ni dia kenal kahwin muda. Bila kahwin muda, dia punya iman terjaga. Jangan duk kata ustaz ni malaikat. Ustaz tak apa, tengok perempuan pun macam tiang elektrik, siapa kata. Jadi subhanallah, saya cuba buktikan. Akhirnya lepas pada kahwin, ustaz saya jumpa ni, mari sini tak? Dia kata dulu hang hafal Quran dulu kan? Hafal. Hang ingat lagi Quran hang duk hafal tu? Ustaz saya tanya macam tu. Saya kata, ustaz, alhamdulillah, tahun lepas saya Johan hafazan Quran negeri Kedah 30 juzuk ke peringkat kebangsaan. Ustaz kata, oi, okey hang no. Alhamdulillah ustaz. Ada orang mai tanya juga. Dah kahwin ni mungkin kena jaga anak bini apa semua, nak kena cari duit apa sebagainya kan. Lepas tu carry macam mana carry dia? Mengaji macam mana mengaji? Alhamdulillah, saya boleh mengaji di luar negara lagi. Pergi duduk Turki setahun mengaji dengan ulama Syria. Dan sekarang masih mengaji di USM, ambil peringkat master. Orang kata dah kerja, dah ada anak, tak boleh aku nak ingat Quran. Tahun lepas saya naik Johan negeri Perlis, hafazan. Orang kata dah berkeluarga dengan anak 3 orang nak jaga bini pantang. Bini saya yang jaga pakcik lah. Bukan mak mertua saya jaga ni, saya tinggal saya beritahu kat dia. Sebab tu saya nak duduk tengok jam ni kata. Dia duduk lapak tengah-tengah hari lagi, apa semua. Saya jaga bini pantang. Orang kata, dah dapat bini, nak kena jaga anak semua ni, macam mana kan? Macam mana kira hang? Alhamdulillah. Dalam saya sekarang ni, masih belajar dan menguruskan madrasah tahfiz 80 orang pelajar. Dan saya telah menulis hampir 80 kitab. Bukan 10 buah kitab. Bukan 80. Mudah-mudahan lah. Di tersasul ni ada hikmah mudah-mudahan. 10 kitab saya hampir 10 kitab dah saya tulis. Kesimpulan dia tak terhenti di situ. Masa paling penting. Bila kita faham konsep wal asr innal insana lafi khusr ni, manusia ni semua dalam kerugian. Allah sebut kecuali you. Maka kita kena faham konsep tu betul-betul, amalkan dalam diri kita. Setiap pagi bangun daripada tidur, niat hari ni manfaat apa aku nak bagi ke orang. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Itu tahadduth bin ni'mah lah. Saya cerita ni bukan kata nak bangga tak. Tapi mungkin makcik boleh dapat kebaikan yang makcik nak kongsi kat anak-anak. Kok lah kita tengok. Contoh anak makcik duduk situasi saya, dia kata, "Pak, nak kahwin." Dia kata gitu. Kita kata, ngaji baru tahun 2 nak kahwin dah. Tengok dulu anak kita ni macam mana. Boleh jadi lepas kahwin lagi hebat dia, mana tak tahu. Dia orang lelaki dia sampai satu masa ni, dia tak, kalau dia kata mak nak kahwin tu, ada sebab tu. Kita jangan kata, jangan. Kali dia buat mendatang apa semua, mengaji tak ke mana, dia nak mutu dengan perempuan mana halal apa semua, dia nak minta benda halal, makcik tak bagi, dia buat benda haram, na'udzubillah, macam mana? Kena tengok nilai anak tu. Agak nampak dia tak boleh bawa diri, kita kata, hang puasa lah. Agak nampak dia boleh bawa diri, bagi kahwin. Boleh jadi tu penyebab ataupun titik tolak permulaan bagi kejayaan dia. Paling penting sekali masa. Dia pandai mengurus masa. Kita tengok dia bangun pagi waktu sekian-sekian, dia boleh tolong kita, boleh baca buku, boleh mengajar, boleh. Okey. Macam ayah saya pun, saya cerita bocor rahsia ayah kat sini.
Boleh ke? Cik boleh lah. Tak kira saya nak kenal dengan dia. Baik. Ayah saya dulu, masa dia mengaji juga, turun kat saya lah ni. Masa dia tengah mengaji kan, dia beritahu, dia kata, dia duk baca kitab, duk ngapai tak boleh. Duk ngapai tak boleh. Tok Guru kata apa? Tok Guru kata, hang kena balik menikah dulu. Dia pun kata, takkanlah ni lah jawapan ni betul kan? Tapi Tok Guru yang kata, dia duk taraduk dah. Nak buat ke tak buat? Lah kali dia pun sebut, ayah, arwah tok wan saya lah, nak nikah. Tok saya cerita kat saya ni, ayah nak nikah. Dah hang duk mengaji apa semua nak nikah? Dah nak nikah. Akhirnya pendekkan cerita. Lepas menikah tu, dia hafal Quran laju nak mampus. Dulu hafal semuka ni tak boleh pi. Lepas pada akad nikah apa kahwin settle semua, dapat anak seorang kak saya kat Mesir, hafal laju ni. Hafal laju, akhirnya grade di Azhar apa semua. Itulah pendekkan kesimpulannya. Nak cerita kata apa? Kalau anak sebut nak nikah tu, kita janganlah tutup peluang tu. Boleh jadi, kalau dia boleh bawa diri, itulah titik tolak bagi kejayaan. Hak paling penting sekali adalah masa. Saya ambil masa lebih kurang 5 hingga 10 minit kita nak akhiri kuliah pada pagi ni. Sebab itu orang muda kalau boleh jaga, kalau daripada muda lagi dia sibuk dengan buat perkara baik, lebih Allah sayang daripada orang tua. Sebab tu Allah sebut wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang suka beribadah kepada Allah ni, Tuhan kata Yesus, aku nak payungi dia waktu tu tak ada payung, melainkan payungan arasy Allah. Dia salah seorang orang muda. Pagi sibuk beribadah, siang sibuk mengaji semua. Orang macam ni Tuhan cukup sayang. Sebab tu kalau kita tengok 10 orang sahabat dijanjikan syurga. 10 orang sahabat dijanjikan syurga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, Sayyidina Zubair, Sayyidina Talha, Sayyidina Abu Ubaidah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'id ibn Zaid. 10 orang sahabat Nabi, mereka tak mati pun. Nabi kata, kamu syurga tau. Dia janjikan syurga bagi kamu. 10 orang sahabat ni, yang umur 30 ke atas ni, hanya 2 orang, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf. Lagi 3 orang adalah 30 ke bawah, dan lagi 5 orang 20 ke bawah. Nabi sebut budak muda ni umur 18 mah, kamu syurga tau. Aku janji syurga bagi kamu. Umur 20, umur 19. Dan hadis-hadis yang sampai kepada kita ni, kebanyakannya adalah daripada perawi-perawi muda. Umur muda-muda lagi, dah sibukkan hidup mereka dengan beribadah, dengan berkhidmat kepada agama ini. 67% hadis yang sampai kepada kita ni adalah daripada perawi-perawi kecil, perawi-perawi muda. Umur belasan tahun ni lah. Umur belasan tahun. Iaitu 4 orang daripada Mekah, 3 orang daripada Madinah. Yang pertama daripada Mekah adalah Sayyidina Abu Hurairah. Yang kedua Sayyidah Aisyah. Yang ketiga Ibnu Abbas. Yang keempat Ibnu Umar. Ini 4 orang daripada Mekah. Muda-muda belasan tahun. Yang pertama Sayyidina Abu Hurairah, kedua Sayyidah Aisyah, ketiga Ibnu Abbas, keempat Ibnu Umar. Dan 3 orang daripada Madinah. Yang pertama Sayyidina Anas ibni Malik, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Ni 3 orang. 67% hadis ni perawi belasan tahun. Anak kita belasan tahun buat apa? Duk mengajar dah. Ni menyampaikan hadis, hafaz hadis, riwayatkan hadis belasan tahun. Sebab tu Allah bila cerita dalam Al-Quran tentang orang-orang muda tu, Allah cukup bangga. Sebab orang muda ni emosinya kuat, tenaganya kuat, nafsunya kuat, mentalnya kuat. Tetapi dia boleh menggunakan usia mudanya itu untuk Allah. Allah bangga cerita orang-orang muda dalam Al-Quran pasal Ashabul Kahfi.
إذ أوى الفتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Kami nak cerita kepada kamu kisah benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah bangga cerita ni. Orang ni yang kami nak cerita ni, kata Allah, adalah orang muda. Beriman kepada Tuhan mereka, kami tambahkan hidayah kepada mereka. Allah bangga cerita. Sehingga kan Imam Ibn Kathir sebut, kana aktsaru mustajibina lillah wa li rasulihi syababan. Orang paling banyak menerima dakwah Nabi orang-orang muda. Tuan-tuan. Sebab tu bila sebut tajuk ni, saya tengok Ustaz Fadli sebut tadi, makcik bawa anak-anak apa semua, jangan duk biar duk tidur saja kat rumah, duk buat tanpa pagi Jumaat. Dia kata, mak, kami ni ngaji daripada Ahad sampai hari Khamis, Jumaat ni nak rehat apa semua. Pagi mai kuliah tak pergi pun, biar tambah sahsiah diri tu. Biar reti kenal sayang agama ni, esok kita mati, esok dia reti bawa diri. Ni mati tunggi langgang, tahlil taklif nak buat apa semua, baca Quran tak reti, nak mandikan mak tak reti. Habis tu nak suruh siapa? Pengikut imam juga. Tuhan bagi nikmat anak, jaga. Nikmat Tuhan bagi itu Tuhan sebut dah, kalau aku bagi nikmat apa tak jaga betul-betul, apa kena? Sebab tu tengok hari ni orang tak hargai nikmat anak. Akhirnya anak jadi pijak kepala dia, anak tak taat pada dia. Salah mula daripada kita. Tak asuh dengan agama. Tak boleh mengajar agama, tanam cinta kepada agama, tanam cinta agama kepada anak dengan bawa main kuliah ni. Ustaz-ustaz tolong cerita 1 jam mengajar apa semua. Saya orang muda. Saya tahu orang muda macam mana. Saya bawa tajuk ni, saya sesuai lah sebab saya orang muda. Kalau saya umur 60, saya cerita tajuk ni, siapa nak boleh faham? Di sana Allah cerita tentang Nabi Ibrahim. Wa idh qala, ketika mana mereka beliau menghancurkan berhala-berhala, Allah sebut qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminaz zalimin. Siapa yang menghancurkan tok pekong pala Tuhan kami ni? Mereka sebut qalu sami'na fatan. Ni Allah rakam kekataan orang-orang tu. Sami'na fatan, kami dengar ada satu budak muda, yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Allah rakam perkataan orang sebut tu, Allah buh dalam Quran. Allah bangga dengan orang muda. Di sana Allah cerita macam bagaimana satu orang budak muda yang sangat suka kepada ilmu agama. Wa idh qala Musa li fatahu, ketika mana Nabi Musa berkata kepada pembantunya. Siapa pembantunya? Namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun dia suka ikut Nabi Musa. Nabi Musa pergi mana pun dia ikut. Dia umur belasan tahun, budak muda lagi. Nabi Musa pergi sana dia ikut. Ingat nah, pengakhiran bagi Yusha cukup hebat. Waktu Nabi Allah Musa dah wafat, maka Yusha ini Allah mengangkat ia menjadi nabi. Allah angkat dia jadi nabi. Dia dapat wahyu dari Allah. Dan dialah salah seorang nabi yang boleh menahan matahari. Nak terbenamlah matahari tu. Akhirnya dia kata, ya wahai matahari, innaka tu'mar wa ana u'mar. Engkau diperintahkan, aku diperintahkan. Maka dengan nama Allah, aku nak khabarkan kepada kamu, Allah perintahkan kamu supaya jangan kamu terbenam lagi. Sebab kami masih perang belum selesai. Maka matahari itu tak turun. Beberapa jam, beberapa lama, akhirnya perang. Nabi Allah Yusha menang. Kesimpulan daripada tazkirah kita pada pagi ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian, masa adalah nikmat dari Allah. Hargai masa. Kalau kita duduk satu saat, kita tak sebut nama Allah, kita bercakap banyak perkataan, 40,000 kalimat, 20,000 kalimat, tak disandarkan dengan Allah, maka kata Nabi, setiap perkataan itu adalah penyesalan bagi kamu. Orang tanya, Pak Abang, sihat? Dari mana? Dari rumah. Mana Allah? Patutnya sebut, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ni nak pergi mana ni? Nak beli rumah. Nak pergi mana ni? Orang-orang yang mengaji kata apa? InsyaAllah nak beli rumah. Disebut nama Allah. Esok kita nak pergi mana ni? InsyaAllah. Kalau tak ada apa tu, kita pergi lepak kedai mana-mana. Pergi lepak kat mana.
sebut Alhamdulillah, sebut Subhanallah, sebut Masya Allah, sebut Astaghfirullah. Supaya 40,000 kalimat hak kita keluar tu, bukan semua yang boleh menjadi penanggung ataupun memberatkan kita pada hari kiamat. Paling kurang, setiap kalimat itu kita sandarkan kepada Allah. Maka berjayalah kita pada hari itu. Jadi kesimpulan yang kedua, makcik-pakcik sekalian, niat YB Fadil Ustaz Fadil cukup sah. Dia nak untuk majlis pagi-pagi ni bukan hak makcik-makcik je mai. Anak-anak perlu mai. Saya ingat ayah saya dulu. Dia waktu besar umur, dia 1, darjah 2 macam tu. Tak kerti apa lagi. Tok Wan saya duk bawa tangan pergi mai kuliah ni. Duk lari pergi mai kat belakang tak apa apa. Saya duduk dengan tok saya 8 tahun. Mak saya waktu lahirkan saya, hantar saya duduk dengan tok saya, belah ayah saya di Kampung Kembal, di Paik Panjang. Duduk di rumah tok ni, tok tiap pagi tok ajak, Midi jom pergi mana? Ikut tok mengaji dengan Tok Oji Saleh. Saya bukan pergi buat apa pun. Pergi tengok kedai, pusing jumpa kawan, menyembang. Tapi kalau orang tanya, Tok Oji Saleh mengajak apa hari ni? Kita dengar tadi macam buka tafsir kot. Ertilah sikit. Ada benda. Ni kalau duk tengok boy kat rumah tu, tak boleh nak apa. Tok guru pun tak kenal, tengok muka tok guru pun tak pernah. Akhirnya, jadilah dia orang yang hidup di zaman dia, bawa apa yang orang lain bawa. Tak ada pegangan asas agama, cinta pada agama, tak ada. Itu yang membezakan kita, orang-orang mengaji, dengan orang-orang yang tak mengaji. Kita kena bawa anak kita, ajak anak kita main kuliah. Mudah-mudahan insya-Allah esok dia boleh bawa diri. Paling kurang esok kalau kita meninggal, kita tak ada dah maklum, dia boleh nak reti-reti rujuk ustaz-ustaz. Ni ustaz pun tak kenal, tok imam pun tak kenal. Habis tu terkontang kanting dia. Esok dia kenal juga ustaz. Ustaz, dulu saya pernah ikut kuliah ustaz. Apa ni, saya nak rujuk satu masalah, mak saya meninggal, dia tinggal harta banyak tu, macam mana saya nak buat? Dia reti juga, kenal juga. Ni ustaz pun tak tahu apa semua. Maka kita kena buat perubahan. Ramaikan dari kalangan orang-orang mengaji ni anak-anak kita seronok. Kalau tuan-tuan pernah ikut kuliah Tok Roger Saleh, saya kecil-kecil saya duk ikut Tok Wan, bukan buat apa-apa, minta Tok Wan RM2, saya pergi beli aiskrim dalam tu. Umur dia 2, dia 3. Ayah saya pun macam tu juga, lari pimai. Maka boleh jadi itulah penyebab hari ni dia jadi apa yang tuan-tuan tengok. Boleh mengajar, boleh kuliah, boleh bimbing apa semua. Mungkin asbab kecil-kecil Tok Wan tanam cinta ke ulama nah, cinta ke ilmu nah. Maka hari ni dia jadi apa yang dia jadi. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Jadi kita ajak anak-anak kita semua main kuliah pada minggu hadapan. Dan kalau boleh ajak cucu sekali, bawa pilah. Mudah-mudahan insya-Allah ada keberkatan. Dia tengok muka ulama ni ada kebaikan dia dah. Tengok muka ulama ni, kata ulama, dengan hanya melihat muka ulama dapat pahala. Sebab pada muka mereka itu mengingatkan kita untuk jadi baik. Jadi baik itu pahala. Maka insya-Allah mudah-mudahan tazkirah pada pagi ini bermanfaat. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya, hakikatnya semua dari Allah. Saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Saya sudahi tazkirah pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورب فقنا فقهنا وقربات لنا في ديننا مع أخطاء وذكار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.